أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقم. آمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari. Semoga dengan meneruskan pengajian hadis daripada hadis 40 Imam An-Nawawi ini mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah sesuatu yang dapat bagi kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan perkara itu besar. Ulama secara kehidupan mereka, apa saja yang berkait dengan Nabi, semua mereka buat sungguh-sungguh. Contoh, Imam Malik, bila orang tanya pasal tafsir Al-Quran ke, tajwid ke, orang tanya, dia jawab. Tapi bila orang kata, Imam Malik, tolong riwayatkan kami hadis, kata dia, tunggu sebentar. Masuk dalam bilik, mandi, salin baju elok, khadam dia letakkan kursi yang khas untuk baca hadis Nabi.
pakai jubah elok, bubuh pula yang abaya ke atas yang macam Habib-Habib pakai tu, ikat sorban, bubuh pula kain rida atas ni dia panggil toilasan, bakar bukhur, baru baca hadis. Pernah sekali Imam Malik duk mengajak, tiba-tiba muka dia jadi merah. Baca hadis an Abi Muhammad Al-Hasan, baca hadis tapi muka merah duk tu, peluh duk keluar duk tu. Orang semua heran, siapa ni? Hadis tu pula panjang, baca tu sampai habis hadis. Au kama qal, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis titik baru panggil anak murid, tolong mai tengok Ustaz belakang aku rasa ada binatang getik aku kat belakang. Tengok tu dia lipan atau kalajengking gigit dia kat belakang. Sampai macam tu, tak berhenti daripada memutuskan bacaan hadis Nabi tu, sampai macam tu punya beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab semua benda yang berkait Nabi besar. Sekali lagi kita cerita, insya-Allah. Kalau gambaran awal nak bagi boleh. Apa dia? Contoh, apa saja yang sangkut dengan Nabi semuanya dilipat gandakan. Masjid Quba, apakah tapak asal Masjid Quba? Tempat tanah pasir lapang, orang jemur kurma saja. Petik kurma, nak bagi kering supaya jadi tamar tu kan, nak bagi orang makan kan, boleh tahan lama kurma tu kan. Kalau basah tu sat dia rosak lah, jadi jemur bagi kering, boleh simpan lama. Quba, Masjid Quba tu tempat jemur buah kurma. Kalau bahasa kita bagi mudah faham, sebab bila cakap kat tuan-tuan, kita orang Melayu, orang Malaysia, buah kurma ni sunnah Nabi. Jadi kita tak boleh bayang. Jadi kalau kita bagi contoh apa? Bayangkan tempat jemur ikan kering. Kat tepi laut kita apa semua kan, kat geng-geng balik pulau lah apa semua, tempat orang duk jemur ikan kering. Lah, bukannya elok macam tu. Itulah tapak Masjid Quba. Nabi mai mendirikan Masjid Quba 2 rakaat, tempat yang sama, seperti mendapat pahala buat haji, buat umrah sekali. Tu dia. Tempat jemur kurma saja, Nabi mai buat masjid 2 rakaat semayang dekat tempat yang sama, pahala dia seperti umrah sekali. Tu beza. Masjid Nabawi, apa tempat asal Masjid Nabawi? 2. Tempat jemur kurma sebahagian, tempat buang sampah sebahagian. Tanah tu Masjid Nabawi, Nabi mai wakaf tanah tu buat masjid, Nabi punya masjid. Siapa semayang tempat yang sama, dulu jemur kurma, dulu buang sampah, siapa semayang pahala dia 1000 kali ganda. Kata ulama, itu khusus Masjid Nabawi. Tapi kalau Madinah keseluruhan, Nabi doa, ya Allah, doublekan Madinah daripada Mekah. Kalau Mekah pahala semayang 100,000, Madinah kalau sabit hadis tadi 200,000. Tapak yang sama, tempat yang sama, dulu jemur kurma, lah ni semayang. Dulu tempat buang sampah, lah ni semayang. Dapat berapa? 200,000 kali ganda. Nampak? Apa saja benda dengan Nabi, mesti double. Mesti double. Jadi hari ini kita
Alhamdulillah, Allah bagi kita sambung baca hadis yang ke-11. Dah masuk dah fasa 2/4, setengah yang kedua nak masuk. Seronok ni. Sebelum ni 1/4 dan ni nak habis yang 2/4 ni pula. Lagi 10 lagi. Hadis yang pertama. Seronok lah. Saya seronok lah. Sanggup ni. Kalau tidak tadi terbang pergi Madinah dah ni. Saya ni kalau tidak tadi terbang pergi Madinah dah. Baca hadis dulu. Madinah lagi 2 hari saya pergi. Ni sanggup ni. Rindu nak pergi dah. Beg dalam kereta dah. Sonok nak baca hadis dengan tuan-tuan. Saya bagi rindu tu syok. Terima kasih pihak Masjid Bukhari kerana meneruskan pengajian hadis. Mudah-mudahan ini dikira sebagai satu cara kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya raikan para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, para kiai, para habaib, tuan-tuan guru, kawan-kawan yang menjadi ustaz-ustaz, cikgu-cikgu semua. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan nasihat. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang sentiasa duduk dengar dalam majlis ni, saya amat hargai. Tak ada majlis ni kalau tak ada tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah mencatat kita termasuk di kalangan orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab siapa yang cinta Nabi akan bangkit dalam syurga duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita mula dengan baca surah Al-Fatihah. Niatkan bacaan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, ahli keluarga baginda, sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Niatkan juga bacaan Al-Fatihah ini dengan berkatnya, dengan berkat bulan Rajabnya, dengan berkat malamnya, dengan berkat nanti kita menunggu waktu sembahyangnya, dengan berkat semua yang ada pada rumah Allah, dengan ada pada anak-anak yang tidak membuat dosa, dengan ibu-ibu yang pernah melahirkan dan membesarkan, ayah-ayah yang bertungkuh lumuh bekerja mencari rezeki yang halal, yang termasuk dalam kalangan golongan yang syahid, dan kepada semua yang ada dalam sini yang cuba menjaga dan mempertahankan agama, semua dan keberkatan dari itu kita minta hadiahkan juga kepada semua kaum muslimin muslimat, khusus kepada imam kita, Imam An-Nawawi, dan semua ulama hadis 40. Dan andai ada di kalangan kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakit. Yang mana dalam dilema, semoga temu jalan pulang, temu jawapannya. Yang mana yang berhutang, mudah melangsakan hutang. Yang mana yang bujang, ditemukan jodohnya. Yang mana yang kahwin, dianugerahkan anaknya. Yang mana ada anak, jadi anak-anak yang soleh-solehah. Yang mana yang Allah nak ambil nyawa dalam keadaan paling baik. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Al-Hadithul Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Hadis dah baca dah 10 yang pertama.
sekarang kita masuk 10 yang kedua. An Abi Muhammadinil Hasani bni. Dia ada dekat situ Muhammadinil Hasani. Bacaan dia An Abi Muhammadinil Hasani bni Ali bni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Itu dia hadis yang ke-11. Syekh baik bunyi bom boleh mengaji no. Kalau kat Palestin tu kena lari dah. Tapi lari buat apa? Tapi kelari juga lah, takut juga lah kita iman tak kuat. Al-hadithu hadi asyara. Hadis yang ke-11 saja ulangan sikit saja. Imam Nawawi tak tulis tajuk sebab serah kat kita. Boleh baca ikut keadaan sesuai dengan mana saja boleh masuk, sebab semua orang sepakat Nabi ada satu mukjizat, nama mukjizat Nabi Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, iaitu perkataan pendek, maknanya terlalu besar. Contoh, la taghdab, satu ya, dua perkataan. La taghdab, jangan marah. Sekali, dua perkataan. Dia ada ulama, nanti cuba try cari kitab tu. Ada ulama himpunkan hadis Nabi yang pendek. Hadis-hadis yang pendek. Contoh paling senang yang tadi, la taghdab. Hadis Nabi, Nabi cakap la taghdab. Dua. Siapa hafal yang dia hafal hadis Nabi? La, tidak, jangan. Taghdab, marah. Jangan marah. Apa maksudnya? Jangan cepat marah, jangan panah baran. Kaedah dalam Islam tak boleh marah dulu. Dia satu, dua ya. Tapi ulama boleh istinbat hukum keluar daripada perkataan la taghdab. Hampir lebih daripada 10 maksud la taghdab. Jadi Nabi punya mukjizat tu. Nama dia Jawami'ul Kalim. Itu perkataan pendek, maksud panjang. Jadi disebabkan adanya mukjizat itu, Imam Nawawi tak tulis pun tajuk. Dia bubuh nombor hadis sahaja. Jadi hari ini orang tanya hadis tajuk apa? Tak ada. Hadis yang ke-11. Untuk pengetahuan semua, kebiasaan orang alim satu hadis ni cukup syarah sehari. Kita tak alim sangat. Mungkin hadis 12, hadis 13 pun boleh baca. Sebab semua pendek. Hadis 12 pun pendek, hadis 13 pun pendek. Biasanya pukul sekali arung lagu tu lah. Tapi tak tahulah, tengoklah jadi mana, macam mana kan. Sebab ada banyak benda nak cerita ni. Semua berkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula peristiwa Isra' Mi'raj. Saya tak ada Isra' Mi'raj, tuan-tuan. Saya sambut Mekah 8 hari bulan 2, 7 malam tu kami buat majlis di Mekah. Isra' Mi'raj. Jadi yang saya rugi pula kalau tak cerita kat sini sikit. Tapi tak apa, tengok kita baca bagi habis dulu. Al-hadithu hadi asyara. Hadis ke-11. Daripada Abi Muhammadinil Hasani, daripada seorang lelaki yang diberi gelaran kepada dia kerana anak pertamanya Muhammad, orang panggil dia Abi Muhammad, anak sulung dia. Namanya siapa? Al-Hasan, tu nama dia. Sebab itu
cucu Nabi ini biasanya diberikan gelaran Al-Hasan Ibnul Hasan Ibnu Jaddul Hasan. 3 kali Hasan. Al-Hasan nama dia, Ibnul Hasan bapa dia Sayyidina Ali, Ibnu Jaddul Hasan anak cucu kepada datuk dia yang Hasan, iaitu belah mak dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3, Al-Hasan Ibnul Hasan Ibnu Jaddul Hasan. Itu dia banyak Hasan. Memang dia terkenai, Sayyidina Hasan terkenai dengan orang yang akhlak paling baik. Sebab itu ketika berlaku kekecohan yang teruk di zaman Sayyiduna Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kita tak bercadang baca tajuk tu hari ni. Dia sebab kalau tidak nanti dia kena masuk cerita orang Khawarij. Masuk cerita orang Khawarij, kita mai sakit hati sikit lah. Dia akan keluar cerita orang-orang Khawarij punya perangai. Salah satu dia suka menghina para ulama, suka menghina orang-orang alim yang duk berlaku hari ni. Kita jadi geram. Ibu, ayah, tengok saya. Memang betul. Imam Syafi'i sendiri sebut. Ni kata ni, beza kita. Baru mula kuliah, cakap kata geram dah. Imam Syafi'i yang alim ni, dia dah cakap satu hadis umum dah. Bukan hadis lah, ucapan dia umum. Apa? Saya sudah memaafkan semua orang yang menghina saya, Imam Syafi'i kata. Jadi hari ni ramai orang hina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dah maafkan dah. Allah, lapang dada sungguh. Tanyalah saya, pasal apa dia bagi maaf? Pasal dia tak menggaduh dengan mereka ke? Pasal bila bagi maaf Allah sayang ke? Pasal bagi maaf ganjaran besar ke? Dah. Sebab apa Imam Syafi'i kata, aku memaafkan semua orang yang kata ke aku. Tengok saya elok-elok. Imam Syafi'i kata, aku maafkan semua orang yang kata dekat aku sebab aku tak mau menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal bila orang mengata dekat aku, nanti Nabi nak kena bagi syafaat kat dia. Kalau ramai orang Nabi nak kena bagi syafaat, bila Nabi nak masuk syurga dengan kita? La ilaha illallah. Sampai macam tu dia fikir. Kita bagi maaf sebab nak awet muda. Kan Tok Abah kita, Datuk Fadilah Kamsah kata, bila orang tanya, Tok, macam mana ni daripada kami kecil tengok muka lagu tu sampai lah pun muka dia lagu tu kan, Datuk Fadilah Kamsah kan. Kan orang tanya dia, apa petua? Salah satu Datuk Fadilah Kamsah kata, bagi maaf kat semua orang sebelum tidur. Jadi kita bagi maaf pasal ambil petua tu nak awet muda. Nak awet muda. Tapi Imam Syafi'i, aku bagi maaf sebab aku tak mau menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok saya. Kan Nabi orang yang pertama masuk syurga. Tengok saya. Kalau Nabi orang pertama masuk syurga, pasal apa Nabi ada dekat penimbang, mizan? Dalam hadis kata, kalau ada umat Nabi yang timbangan dia tak berapa cantik, Nabi akan bagi syafaat, bagi berat timbangan dia. Betul? Saya tahu, tuan-tuan semua tahu cerita tu. Saya yakin tuan-tuan semua tahu. Betul? Macam mana pula boleh ada kat mizan? Kata masuk syurga dulu. Macam mana Nabi boleh ada kat titian Sirat? Macam mana Nabi boleh ada dekat telaga Kautsar bagi seorang-seorang minum? Macam mana Nabi boleh ada dekat Qanturah, tempat yang mana orang semua lagi ni? Contoh aja nah, bukan doa pun, tak doa kat tempat ni. Contoh saja. Ni Qanturah, tempat ni sebelah tu syurga. Kena lintas sini baru masuk sana. Yang kebanyakannya ni hadis hari ni ramai orang sangkut dekat Qanturah. Pasal apa?
kena bagi pahala ke orang lain. Jalan lagi selangkah masuk syurga, keluar, pergi masuk neraka. Dia kontor. Saya kita baca hadis tu. Macam mana Nabi boleh ada kat situ? Kata Nabi masuk syurga, tengok saya elok, tengok saya elok. Kata Nabi masuk syurga dulu. Maka berkata ulama, bayangkan kasih Nabi dengan kita. Perhiasan dan keindahan dalam syurga tidak menambat hati Nabi nak dibandingkan dengan kita yang menggembirakan hati Nabi. Nabi sanggup masuk syurga, keluar balik, mai cari kita. Kalau siapa tak sayang Nabi, teruk. Kita masuk syurga tak keluar dah. Berani keluar. Jangan tak masuk balik bah. Masuk tu terus keluar dah. Ada betul tak? Tuan-tuan masuk syurga. Tuan-tuan masuk syurga. Saya doa kita semua supaya Allah bagi kita masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan masuk syurga. Confirm tuan-tuan tak nampak saya. Ramai. Macam mana tuan-tuan nak nampak saya? Tapi tuan-tuan kelapak dah nak cari saya. Tuan-tuan mesti kata, ada kot tingkat lain bah. Nabi dah masuk syurga, umat tak ada, keluar dah. Nabi meninggalkan nikmat syurga kerana bagi Nabi, kita lebih nikmat daripada nikmat syurga. Loh. Bila cakap dulu tu baru teringat. Hari ni mula tak baca selawat, karut semua. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, Bukhari. Salatullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Ya Allah, salatu Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Memang Sayyidina Hasan terkenal dengan seorang yang berakhlak mulia, akhlak dia baik. Memang sabit daripada hadis riwayat pun, Sayyidina Hasan orang yang sabar. Ketika berlaku khilaf
di antara Sayyiduna Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa ardah alaihi salam dengan Muawiyah. Sebab bagi Muawiyah nak supaya orang yang bunuh Sayyidina Uthman diambil tindakan. Sayyiduna Ali kata, aku tak dapat bukti lagi. Sebab tu kalau tengok dalam Quran kita lama-lama, dekat kalimah wal yatalattaf memang diwarnakan dengan warna merah. Dalam satu riwayat kata, disitulah terperciknya darah Sayyidina Uthman ketika mana beliau dijumpai dibunuh di rumah dia tingkat atas dalam keadaan tengah baca Quran. Ingat, Sayyidina Uthman tiap-tiap malam khatam Quran dalam semayang. Kalau masa orang kepung rumah dia tu, nak bunuh dia tu, duduk baca Quran. Ada orang main kat belakang, panjat kok bumbung. Siapa jaga dekat bawah? Sampai orang kena panjat kok bumbung. Yang jaga dekat bawah, Sayyiduna Hasan dengan Sayyiduna Husain. Jadi sebab mereka tahu tak boleh lalu kat bawah tu. Sebab dua orang Nabi punya cucu, singa yang garang, yang ganas, yang terror. Jadi mereka panjat kok atas, masuk kok balkoni, tikam dia dekat belakang Sayyidina Uthman. Jadi situ dah mula dah. Lepas tu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula masa tengah semayang. Sayyidina Ali semayang, sujud dalam semayang subuh. Khawarij belakang tu keluar, ambil pedang, pancung kepala depan. Mati Sayyidina Ali, syahid dalam semayang, pancung kepala. Pancung. Bila wafat Sayyidina Ali, orang semua bai'ah angkat Sayyiduna Al-Hasan. Semua orang sayang dekat dia. Dia akhlak dia baik. Hadis ni mana boleh? Nabi sebut dalam hadis ni, ini cucu saya adalah penghuni syurga. Penghulu kepada pemuda-pemuda dalam syurga. Dah. Ini hadis ni main daripada ahli syurga. Hamba siap dah. Hadis ni. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Sibti adalah cucu yang mai sebelah perempuan. Radina ya bani Zahra radina. Radina ya bani Zahra radina. رضينا يا بني زهرة رضينا وبحبكم يرضينا بينا وبالنبي لنا إماما وأنتم آلوه وبكم رحيما وبالسبط الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين. Qasidah puji keluarga Siti Fatimah. So kalau belah anak perempuan Nabi, cucu Nabi mai daripada anak perempuan iaitu Fatimah, dia panggil sebagai Sibti. Itu dia punya panggilan dia. Jadi bila kita baca-baca Ali ibni Abi Talib Sibti Rasulillah, oh kita tahu Hasan ni mak dia tu adalah anak Rasulullah. Macam tu kita tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan wangian untuk Nabi. Hi itu balik kepada Rasulullah lah, dhamir yang paling dekat sekali. Radhiyallahu anhuma. Allah redha Sayyidina Hasan, Allah redha Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qala, kata Sayyidina Hasan. Ni kalau nak syarah panjang ni. Apa dia? Nabi pegang tangan. Ni tu kata tadi tu, kalau nak bincang tajuk Khawarij ni susah. Dia sangkut banyak. Contoh dia, kita kalau sebut hadis ni,
puji Sayyidina Ali, puji Sayyidina Hasan. Setengah pihak yang tengok dia tak suka, dia kata ni semua Syiah ni. Terus kata tu yang tak pakai serban ni pakai songkok siap-siap. Orang tuduh kita mengatakan dia macam no, puji Sayyidina Ali tu, puji Sayyidina Hasan, Syiah semua tu, dah Syiah pula dah. Mereka terlupakan Nabi habaq dalam hadis yang sahih. Hadis sahih. Ketika Nabi pegang tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi berjalan pergi tu kat tengah-tengah orang, Nabi pegang tangan cucu Nabi, Nabi kata apa? Dua cucu aku ni, siapa sayang mereka, dia seperti sayang aku. Kerana aku sayang mereka. Aku sayang mereka, aku sayang mak bapak mereka. Siapa sayang mereka, siapa sayang mak bapak mereka, sama macam sayang aku. Tu kan clear tu Nabi abang. Jadi kita nak puji ni, berarti kita sayang mereka, nak Nabi sayang kita. Apa yang Syiah dia? Syiah puji Sayyidina Ali, menghina sahabat lain. Kita nama sahabat semua sebut tadi, kita radhiyallahu anhu. Apa yang Syiah dia? Itu masalah. Sayyidina Hasan adalah baby yang Nabi kalau dukung, Nabi suka cium kat mulut dia. Sebab esok dia kena bunuh tu, isi perut tu keluar ke mulut dia. Kalau Sayyidina Husain, adik dia, dia pun bukan kembar lah, jangan silap. Ramai ingat kembar pula lah. Dia abang adik. Sayyidina Hasan lahir dulu, Sayyidina Husain mai kemudian. Sayyidina Hasan, Nabi selalu cium dia dekat mulut dia. Sayyidina Husain, Nabi cium dekat tengkok dia. Pasal? Orang tanya Nabi. Sahabat tanya, sebab beza kan? Mai cucu ni. Cucu kata. Saya mai cucu ni pula. Kita ambil dua-dua sunnah Nabi. Baby. Cium bibir dia. Cium tengkok dia. Sunnah Nabi. Kan kita suka gomel cucu kita kat anak kita kat tengkok dia. Sunnah Nabi. Kan baru tahu. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jadi orang tanya, pasal apa Sayyidina Hasan bila Nabi dukung dia masa dia baby, Nabi cium mulut dia lebih banyak daripada Nabi cium tempat lain. Sayyidina Husain, Nabi cium tengkok dia lebih banyak daripada tempat lain. Nabi pegang, Nabi tengok dia. Nabi kata, esok cucu aku ni, dia akan kena bunuh. Kemudian isi perut dia nanti keluar ke mulut dia. Aku cium tempat yang dia nanti cedera tu. Adapun cucu aku seorang lagi ni, esok dia kena pancung kepala dia. Aku cium tengkok dia tempat dia kena pancung. Tu. Nabi, kita tak tahu Nabi tu tanggung lagu mana sebab dia tahu banyak benda. Dia tak cerita semua benda kat kita. Nabi tak cerita semua benda kat kita. Peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi naik langit kan. Ringkaslah. Saya kalau sempat hujunglah. Nabi naik langit. Nabi habaq, Nabi sampai kat Sidratil Muntaha. Okey. Nabi naik langit. Nabi habaq, aku sampai dekat Sidratil Muntaha. Dia adalah sebatang pokok. Ada hadis dua nah. Hadis yang pertama yang saya sebut, dia mai daripada kitab Syekh Daud Patani. Nama dia Kifayatul Muhtaj, membicarakan Isra' wal Mi'raj. Hadis yang kedua kita baca daripada kitab seorang tok guru alim di Mekah, sangat dihormati, meninggalkan kita dah 20 tahun. Beliau wafat tahun ni 2004. Sekarang 20 tahun tinggal kita. Selama 20 tahun kubur beliau biasa digali sebanyak 3 kali. Maksudnya mereka nak tanam orang baru, mereka korek tempat kubur beliau di perkuburan Ma'la. Sini makam Siti Khadijah, mereka sebelah ni makam Syekh ni. Siapa nama dia? Al-Habib Sayyid Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah. Tertulis di dalam, tonton kalau nak tengok boleh. Tonton, tekan saja Google Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki. Tonton akan tengok. Jangan tanya kubur. Semayang jenazah dia saja macam haji. Tu.
seorang ulama di Mekah yang sangat dicintai oleh penduduk Mekah. Dia meninggal, orang sembahyang jenazah dia macam haji. Macam haji. Ada, mereka rakam. Masuk dalam YouTube, mereka simpan video tu. Tonton balik nanti boleh tengok. Jangan tengok sekarang. Tengok dalam masjid pula. Sabarlah balik nanti. Sayyid Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah, antara tok guru kepada banyak guru-guru kita. Kalau orang Kedah, Tuan Guru Haji Soleh. Tu tok guru dia. Tu tok guru dia. Arwah Tuan Guru Haji Soleh. Habib-habib. Tu semua tok guru mereka tu. Alim tu. Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah. Sekarang yang jaga madrasahnya kalau di Mekah tu, anaknya Sayyid Ahmad. Syekh Sayyid Al-Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki. Tahun lepas saya di Mekah juga masa Isra' Mi'raj, insya-Allah tahun ini bersama, alhamdulillah. Tahun lepas masa saya di Madinah, saya pergi Mekah dulu, masa Isra' Mi'raj saya di Madinah. Tok-tok guru kita semua pergi Mekah. Rumah Syekh Ahmad, anak Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi, pergi talaqi kita. Habib Ali, Ustaz Somad, semua tok-tok guru besar, Habib-Habib semua himpun rumah mereka. Tok guru kita tahun lepas masih menelaah lagi kitab Isra' Mi'raj. Kitab bapa dia daripada anak dia. Anak dia syarah kat dia. Dahsyat tok guru kita. Luar biasa. Saya ambil daripada tu hadis yang kedua ni nanti. Daripada kitab dia. Apa nama kitab dia? Anwarul Bahiyah. Dalam membincangkan tentang Al-Isra' wal Mi'raj khairul bariyah. Perjalanan Isra' Mi'raj, makhluk sebaik-baik makhluk atas muka bumi, khairul bariyah. Anwarul Bahiyah nama kita. So apa dia? Nabi kita apa? Tajuk kita, Nabi bukan cerita semua benda kat kita. Sebab tadi kita katakan Nabi tahu Sayyidina Hasan nanti wafat, Nabi cium mulut dia, Nabi tahu Sayyidina Husain, Nabi cium tengkok dia. Nabi bukan cerita semua benda kat kita. Contoh Nabi tak cerita semua benda dekat kita ialah Nabi masa Isra' Mi'raj, Nabi naik kat Sidratil Muntaha. Nabi sampai, Nabi kata Sidratil Muntaha macam pokok. Okey, hadis yang daripada Syekh Daud, akar dia langit ke-6. Batang dia naik sampai langit ke-7. Naik Nuh atas lagi daripada langit ke-7 sampai mustawa tu. Langit ke-9. Tu lapis ke-9 dia punya tingkat dia lah. Baik 7 Baitul Ma'mur, mustawa satu lagi. Kalau yang dalam ni bagi tahu kata dalam Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi, langit ke-7 Sidratil Muntaha. Nabi naik, Nabi kata aku tengok pokok Sidratil Muntaha. Tuan-tuan buka aja, banyak hadis. Daunnya seperti telinga gajah. Maknanya bentuk macam telinga gajah, besar. Buahnya seperti kolah. Qullah Nabi sebut dalam hadis. Kolah. Buah besar kolah. Daun besar telinga gajah. Buah besar kolah. Tu dia buah besar mana? Kolah. Daun besar telinga gajah. Buah besar kolah. Kira macam boleh jadi macam pokok temikai lah. Daun kecil, buah besar. Boleh jadi. Tapi pokok dia besar. Nabi cerita yang tu ya. Buka pula hadis lagi. Nabi kata apa? Dekat atas setiap daun Sidratil Muntaha ada malaikat. Warna berbeza-beza. Cantik. Tu semua ada dalam kitab. Hadis sahih. Okey, berhenti tak kat tu. Nabi cerita hak tu ya. Kita buka hadis yang lain. Apa Nabi Adam cerita yang dulu saya kata, di setiap helaian daun ada nama Nabi Muhammad sallallahu. Nabi pernah cerita kat kita, dekat atas daun ada nama saya. Nabi pernah cerita. Dia tak cerita semua. Kita dapat daripada hadis lain. Nabi tak cerita semua. Otak kita tak boleh nak tampung ilmu Allah luah. Berat. Iyalah. Macam saya selalu abang, penimbang. Mana boleh penimbang gula nak guna untuk timbang beras?
lingkup. Penimbang beras, timbang lori, hancurlah. Otak kita penimbang beras. Ilmu Allah penimbang lori. Otak kita tak boleh masuk. Hadis ini datang daripada Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang jalurnya daripada Siti Fatimah dan merupakan raihanatihi, wangian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kata Sayyidina Hasan, hafiztu, aku hafai, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku hafai daripada tuan aku. Rasulullah kata ke aku, apa dia? Da' ma yaribuka, tinggai benda yang mengkonfuskan kamu, ila ma la yaribuka, kepada perkara yang kamu tak confuse. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan berkata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan sahih, hadis sahih. Baik, kata Sayyidina Hasan, Nabi ajak dekat kita satu formula. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggai benda yang confuse, ambil benda yang tak confuse. Contoh, tengok saya elok. Hari ni saya pun tak tahu bila tuan-tuan dengan saya ni nak berhenti daripada duk terjebak dengan dunia hari ini yang penuh dengan kepalsuan. Tengok saya tak habis cakap lagi. Tengok dulu, nanti dulu, jangan buat keputusan apa lagi. Dengar dulu. Cuba bayangkan, hari ini benda palsu menjadi tajuk utama kepada kita punya kehidupan. Saya yakin tuan-tuan tak nampak lagi. Tak apa, bagi saya bagi tahu satu-satu sama. Apa dia? Contoh, kita syarah hadis malam ni. Contoh, ada orang tulis kat komen, ni ustaz ni apa, dengar cakap dia ni jahat lah apa. Bila kita tengok yang tu fake account, cuba bayangkan, fake account tu berapa ramai nanti orang akan marah. Sedangkan kita semua tahu yang tu fake account. Sama macam semua isu yang jadi sebelum ni. Baik isu cikgu, baik isu pemimpin, baik isu apapun, kita tahu yang semua duk komen meratus macam-macam tu adalah fake account. Tapi jadi tajuk utama kita dalam ceramah setengah-setengah orang. La ilaha illallah. Pasal apa benda palsu jadi kita punya panduan? Benda palsu kan? La haula wala quwwata illa billah. Dan benda tu palsu. Komen tu komen daripada orang yang akaunnya palsu. Kalau akaunnya palsu, orangnya belum tentu jujur. Maknanya orangnya pun palsu. Kalau orangnya palsu, komennya palsu, akaunnya palsu, yang kita serius sangat, kenapa? Tuan-tuan menghabiskan masa, saya menghabiskan masa, kita menghabiskan masa fikir tentang benda-benda palsu. La ilaha illallah. Tuan-tuan ingat tak? Tengok saya asal boleh? Tengok saya asal. Saya ni terkesan benda-benda macam ni sebab saya jadual tahun 2025 dah isi dah. Makna saya advance setahun duk isi. Jadi benda ni sangat terkesan pada saya. Apa dia? Perumpamaan yang selalu orang buat tu. Bekah, ada batu besar, ada pasir. Kalau kita ambil pasir, benda-benda fake, benda-benda palsu, kita tuang dalam bekah tu, memang dia akan penuh. Ada ruang lagi ke atas sikit. Ambil batu besar bubuh,
nanti akan ada batu besar lain yang tak boleh nak masuk sebab dah penuh. Tapi kalau kita tuang balik semua, ambil batu buat masuk dulu, ambil pasir tuang, insya-Allah cukup penuh dalam tu, elok-elok semua benda. Maksud dia apa? Kalau otak kita, hidup kita dipenuhkan dengan benda palsu banyak, komen, konten, kita tengok benda yang banyaknya orang reka-reka sekadar nak bagi seronok kehidupan ni, kalau yang tu kita tengok, maka akan ada banyak benda-benda important dalam hidup kita akan terabai. Masa kita dengan keluarga, masa kita dengan Quran, masa kita dengan selawat, semayang malam kita, dia akan terabai. Mesti akan ada bongkah-bongkah batu yang tertinggal. Mesti. Tapi kalau kita buat yang utama dulu, kemudian nak ambil tahu sikit-sikit benda-benda yang berlaku dalam dunia, pasti insya-Allah boleh sempat ambil tahu dalam keadaan semua benda yang important dah selesai. Ni. Sama macam susun jadual. Dia kena bubuh dulu. Hari jadi anak, hari jadi isteri, bila nak pergi balik kampung, raya pertama ke raya kedua, kena tulis dah semua siap-siap. Hak tu bongkah-bongkah besar. Hak tu kalau tak bubuh dulu, memang bongkah besar duduk bang sendiri satu. Bini semua orang cengih lah kan. Bini semua cengih. Ada setengah kawan-kawan sampaikan waktu ziarah mak bapak pun masuk juga dalam jadual. Sebab bagi dia tu important. Kira memang kena ziarah. Dia masuk benda tu. Lepas tu baru bubuh kerja. Baru jadi. Kalau bubuh kerja semata, tak ada holiday dengan anak, tak dan anak nak belajar kayu bicycle, tak dan tengok anak nak belajar main bola, tak dan kita tak dan lagi ajak anak kita macam mana nak tendang bola, nak lecek bola, tak dan lagi ajak anak. Aduh, saya terkesan benda tu untuk saya. Sebab tu saya tak mau tonton ulang kesilapan-kesilapan lalu yang biasa saya buat. Rugi. Sebab tu kata pepatah pula. Hadis. Tinggal benda yang kamu confuse, ambil benda yang kamu tak confuse. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal benda yang confuse bagi kamu. Tinggal benda-benda yang bagi kita ragu-ragu, ni betul tak betul, betul tak betul. Tak tahu lah. Tinggal. Ambil benda yang clear. Quran, hadis, benda-benda yang terang depan mata, kawan-kawan, masa bersama. Ni bukan benda yang mengelirukan. Akhir zaman memang banyak benda mengelirukan. Maaf. Saya tak bercadang nak sebut banyak. Sikit je, sekali lalu je, laju je. Memang akhir zaman banyak benda mengelirukan. Sehingga kan anak-anak kita pun orang bagi keliru macam-macam benda. Termasuklah dia ni lelaki ke perempuan. Keliru juga. Faham, tak faham sudah. Langkau laju saja yang tu. Tak bagi anak-anak dia. Nampak? Semua benda. Maaf, selit jugalah sikit. Cuba juga ikhlaskan hati. Tak mau kata ke orang. Hatta kepada ulama-ulama muktabar pun orang nak bagi confuse juga dengan kealiman mereka. La ilaha illallah. Kita tak kenal Imam Syafi'i. Ngata banyak. Tuan-tuan kalau baca sejarah hidup Imam Syafi'i, menangis tu. Macam mana nangis dia campur aduk. Baca sebab seronok, nangis sebab sedih, nangis sebab syok, nangis sebab suspend, nangis macam mana dia buat keputusan, tengok keadaan dia dengan mak dia. Tuan-tuan nak jumpa anak macam mana ni? Kita hari ni tak akan jumpa. Kita pun tak boleh jadi macam tu. Seorang tok guru alim yang disayangi oleh semua orang, penduduk di Baghdad mencintai Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i duk mengajak mereka, suatu hari Imam Syafi'i tak balik langsung ke Mekah.
Imam Syafi'i lahir di Gazzah. Keluarga Imam Syafi'i asal Gazzah. Lahir sana, Gazzah perang, mak bapak Imam Syafi'i mai. Ayah syahid, mak sempat lari. Lari ke Mekah. Besarkan Imam Syafi'i di Mekah. Umur 7 tahun, 8 tahun masuk sekolah. Alim dah tahu tajwid apa semua benar, mengajar pula dekat Mekah, dekat Masjidil Haram apa semua tu. Pandai sangat, Gubernur Mekah bawa pi Madinah. Pi Madinah belajar pula dengan tok guru alim, Imam Malik, secara tak langsung belajar dengan Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan tengok saya. Maknanya apa? Maknanya apa? Tuan-tuan duk dengar tak saya duk abang? Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah belajar sekali. Maknanya apa? Imam Ahmad bin Hanbal lahir 10 tahun selepas Imam Syafi'i, belajar pula dengan Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Tuan-tuan tak nampak? Tengok saya. Maknanya Imam Syafi'i sempat bermazhab dengan Imam Abu Hanifah, sempat mengikut mazhab Imam Malik. Dalam keadaan Imam Syafi'i ada mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal sempat bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Apa masalah kita? Betul tak betul? Clear, senang, baca pun tahu. Dia belajar dengan Imam Malik, maknanya dia bermazhab dengan Imam Malik dulu. Betul? Makin senang semua pakat duk mengangguk. Tu saya kata tu ada orang-orang yang jahat, dia bagi confuse semua orang. Habaq lagu ni. Macamlah mereka tu bukan anak murid dengan tok guru. Man yurid ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Siapa nak ilmu yang lurus, belajarlah dengan Muhammad bin Idris. Kata Imam Syafi'i, wa kaifa dhalik wa ana tilmizu Malik. Bagaimana begitu? Imam Malik adalah guruku. Tak. Jangan kacau. Tok guru kita alim. Imam Syafi'i, tuan-tuan nak dapat macam mana? Dia nak keluar daripada rumah. Mak dia kata, jangan balik selagi tak alim. Tak balik dia. Sampai dah mendewasa dah, umur 20 lebih dah. Rombongan Baghdad mai buat haji. Dulu kan rombongan, bukan naik kapal terbang. Jadi bila sampai, buat haji, duduk Ustaz. Sementara nak balik. Mesti ada majlis ilmu. Okey, ni geng Baghdad mai duduk sini. Iraq punya geng semua mai duduk sini. Tok guru nak mengajar. Tok guru ada seorang, anak murid Imam Syafi'i. Maka ketika dia mengajar di dalam Masjidil Haram, dia kata, berkata guru kami Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala, begini. Berkata guru kami Muhammad bin Idris, hadis Nabi SAW begini. Dalam majlis itu ada ibu Imam Syafi'i. Dia duk dengar nama Muhammad bin Idris. Hati mak, ibu ni dia ada insting. Orang perempuan ni saya pun tak tahu Allah bagi apa kat mereka, saya tak tahu. Tapi mereka punya insting power. Dia terdetik, macam nama anak aku. Habis kuliah, mai jumpa dengan tok guru yang duk mengajar tadi tu. Dia tanya, boleh tak saya nak tahu siapa dia Muhammad bin Idris, guru kepada tok guru? Oh, itu guru kami yang alim. Beliau bagian. Beliau berasal daripada Gazzah, ada duduk di Mekah. Di sini mungkin kampung guru kami macam. Habis dia cerita, mak Imam Syafi'i kata, itu anak saya. Maka bila dia dengar lagu tu, dia kata kepada mak Imam Syafi'i, wahai ibu kepada guru kami, apa khidmat yang saya boleh tolong? Dia kata, ni mak guru kami ni. Maka kata mak Imam Syafi'i, kalau jumpa dengan anak saya, bagi tahu dekat dia boleh balik dah. La ilaha illallah. Nak balik pun tunggu mak bagi. Astaghfirullahalazim. Anak murid dengar, balik. Tok guru, saya jumpa mak tok guru.
Jumpa ibu saya. Ya. Apa pesan ibu saya? Dia kata, Tok Guru boleh balik. Letak jawatan terus. Mufti, letak jawatan. Umum terus. Saya nak balik Mekah. La ilaha illallah. Saya bila baca kisah macam ni, saya merenung jauh. Pasal apa? Kalau begini Imam Syafi'i, kita, ustaz-ustaz yang duduk ada kamera banyak ni, saya ni bercakap ni, cukup hati-hati. Sebab semua benar saya cakap, mak bapak saya tengok. Ada benar tak kena saja. Hamba jangan main orang bilik. Geng 786 nya ni. Boh tak kena saja, lagi mesej naik. Saya dalam majlis, Habib Ali ada dengan saya. Saya pengurusi majlis, moderator, forum, berdua. Oh, begitulah, Masya Allah, terima kasih lah tuan-tuan. Alhamdulillah, majlis kita selesai lah. Habib, silakan baca doa. Habib kata, Ustaz Don baca doa. Saya kata, Habib bacalah doa Habib. Ni majlisnya. Ustaz Don, anda ambil tabaruk Ustaz Don. Kita ni dah ahli keluarga Nabi suruh. Takkanlah kita nak berulang-ulang lagu tu. Lagi sampai sudah tak baca doa. Kita pun baca. Saya baca doa disuruh oleh Habib selepas saya suruh Habib dulu. Habib amin. Mesej masuk. Kenapa hang baca doa? Bukan Habib. Tu mak saya tulis. Jenuh nak explain kat mak saya. Kali kedua, forum dengan Habib lagi rezeki. Live. Mak saya duduk tengok juga. Saya abang Habib, jangan suruh saya baca doa. Saya kata lagu tu. Mak saya tengok nanti balik saya kena marah. Saya abang kat Habib. Habib, kali tengok kamera. Ibu Ustaz Don. Hari ni Ustaz Don baca doa lagi. Saya suruh. Dia kata macam tu. Tuan-tuan cuba bayang. Saya buat live lagu tu. Mak kita hantar mesej. Fatimah, hang yang baca doa. Habib alim lagi daripada hang duk ada sebelah hang. Begitu. Sekarang ni, kamu ni orang-orang alim, ada kamera banyak. Kamu hina tok guru yang lain. Mak bapak kamu tak kata apa ke? Tak, saya terdetik benar. Tu sebab saya tengok Imam Syafi'i. Saya fikir benar macam tu. Saya nak cakap ni sayau. Sehari mak pak aku dengar silap-silap member dia ada dalam ni, dia payung satu video, hantar, pai aku sekali lagi kena. Saya fikir benda tu. Jangan kata kita, Imam Syafi'i tu. Mak dia kata balik dia. Tinggal jawatan, letak jawatan, balik. Elok dia nak balik, orang semua sayang dia. Letak jawatan lagu tu. Orang tak boleh nak luah kasih. Orang bagi hadiah banyak ke Imam Syafi'i. Jadi bawalah unta-unta. Bawa barang-barang hadiah semua balik. Main khadam apa semua balik. Main. Daripada Baghdad bergerak. Baghdad tu, Iraq tu, dekat dengan Turki tu, balik ke Mekah. Sampai saja di Mekah, Imam Syafi'i kenal mak dia. Dia nampak Kaabah. Dia berhenti dia punya unta dia. Dia kata kat khadam dia, khadam, hampir habang saya kat mak aku, kata aku dah sampai. Khadam pi naik, tutup, pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Imam Syafi'i jawab daripada dalam rumah. Siapa tu? Saya khadam kepada Imam Syafi'i. Ada apa? Imam Syafi'i dah balik. Dia tanya, bolehkah dia nak balik rumah ni? Tutup guru alim. Macam tu punya sayang kat mak dia. La ilaha illallah. Kata Imam Syafi'i, apa yang anak saya bawa balik? Khadam? Teluslah. Oh, banyak. Untanya penuh dengan harta. Itu berapa banyak unta ada? Jawab mak Imam Syafi'i, sampaikan salam kepada anak aku, suruh dia pulang balik ke tempat asal dia. Kalau itulah yang dia bawa balik. Khadam terkejut, balik main jumpa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tengok, khadam, apa mak aku cakap? Mak Tok Guru halau balik. Sebab dia kata dia suruh jadi alim, bukan bawa balik harta. Allah. Imam Syafi'i kata, khadam,
ambil semua unta aku yang penuh harta ni, pergi sedekah kat penduduk Mekah. La ilaha illallah. Hanya tinggal unta yang bawa kitab saja. Habis dah bagi. Tutup guru alim di Baghdad, orang hormat mufti. Mai di sempadan Mekah, seorang anak sedekah habis semua. Tengok cek unta dengan kitab dia. Khadam, habaq kamu aku. Tinggal unta bawa kitab saja. Khadam bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya khadam Imam Syafi'i. Ya apa? Anak puan tanya bolehkah dia balik? Kata mak Imam Syafi'i. Apa yang dia bawa balik? Kitab. Kalau begitu aku akan sambutnya di depan pintu. Baru balik. Allah. Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Khadam kepada anak puan. Apa anak saya bawa balik? Harta banyak. Itu semua saya yang punya. Saya ibunya. Kita. Dari belakang dengar. Begitu juga saya ayahnya. Nama tu. Lepas tu kehidupan kita tahu dalam keadaan penuh dengan noda begitu, kita menghina orang yang mulia yang menjadi petunjuk kepada kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semoga Allah mengampunkan dosa kita. Jangan termasuk, tuan-tuan, jangan sekali-kali seronok duduk buat benda-benda lagu tu, menghina orang, mengata orang, peleceh orang, merendah orang. Semua ni bukan akhlak daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebagai penutup, tak dan cerita pasal Isra' Mi'raj, tapi ada satu kisah baru saya nak cerita, riwayat Imam As-Suyuti. Okey, dalam kitab. Tengok, saya cerita kat tuan-tuan. Penutup malam ni. Sebelum tu, kesimpulan dulu. Hari ini kita baca hadis yang ke-11. Mengajak kita tinggal benda yang confuse, ambil benda yang tak confuse. Jangan memandai-mandai duk ambil benda yang kita tak faham, tak reti. Jangan serabut dalam otak kita. Ingat balang yang berisi dengan batu besar dan pasir. Kalau tuan-tuan bubuh pasir, bekas tetap akan penuh. Tapi bongkah-bongkah besar tak boleh nak masuk. Bubuh bongkah besar dulu yang merupakan kepastian pengajian agama, ilmu yang benar, bacaan Quran, ibadah kita, keluarga kita, pasangan kita, ibu bapa kita, semua kawan-kawan kita. Buh tu dulu dalam otak kita. Fikir yang tu dulu. Barulah sempat bubuh benda-benda yang fake news ni semua masuk. Bolehlah dengar sikit-sikit, takkanlah tak mau dengar langsung kan, kita duduk kan. Tapi kalau tak dengar langsung lagi bagus, tapi takkanlah suci sangat tuan-tuan macam tu. Jadi kita semua sepakat yang tu. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh imam kita lah, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin, kalau bin lagi satu tu, binti Fatimah lah, Sayyidati Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Okey, itu selesai cerita kita malam ni. Habis. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab karangan beliau, Al-Khasa'is Al-Kubra. Kata Imam As-Suyuti, di zaman Nabi Musa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Tengok saya. Fir'aun, Nabi Musa lari, habis cerita Fir'aun, lepas laut, Fir'aun semua lemah, habis cerita Nabi Musa, Mesir dengan penduduk-penduduk Bani Israel. Hidup elok. Nabi Musa pi pula 40 hari dekat Bukit Tursina dapat wahyu, keluar lembu Samiri lah apa semua. Okey. So dalam lingkungan itu, mana Fir'aun punya cerita tak ada dah. Ada seorang lelaki, akhlaknya tidak bagus sangat.
Sehingga kan orang kampung meluat dekat dia. Meluatnya orang kampung dekat dia sehingga kepada tahap bila dia mati, orang kampung buang badan dia, jasad dia dekat tong sampah. Kira makna marah sungguh lah. Dah lah, betul lah. Kita kata Bani Israel tu jahat. Tapi kalau kata Bani Israel tu jahat, hak kawan ni mereka pituk tong sampah, mana kawan ni pun jahat. Serupa tu jugalah. Nakai. Malam itu, Nabi Musa diberitahu wahyu oleh Allah. Hai Musa, pergilah sempurnakan jenazah tadi tu. Ambil dia, mandikan, kafankan, salatkan, kebumikan dia. Terkejut Nabi Musa. Siapa dia lelaki ni? Orang kampung semua meluat dengan dia. Dia pun memang ada perangai yang menyebabkan orang meluat kat dia. Tapi pasal apa? Aku, Musa, disuruh untuk tunaikan itu. Kenapa Allah tak kata, hai Musa, ambillah beberapa orang dari Bani Israel. Boleh faham tak? Tapi kenapa spesifik, hai Musa, kamu tolong semayang untuk dia. Kenapa? Maka Nabi Musa pergi, ambil jenazah, mandi, kafan, semayang ke bumi. Kemudian Nabi Musa tanya dekat Allah, Tuhan, dia ni siapa? Tuan-tuan tengok saya. Sebab itu saya ulang balik topik kita hari ini. Jangan suka memandang serong dengan orang. Kita semua tak tahu latar belakang setiap seorang ni. Kalaulah kisah athar ini tidak diceritakan oleh Allah kepada Nabi Musa, kita pun tak tahu apa orang tua ni buat. Apa Pak Long ni buat. Orang meluat dengan dia. Tuhan suruh Nabi Musa doa kat dia, semayang kat dia. Maknanya apa? Dia confirm syurga. Nabi semayang kat dia. Even Nabi Musa pun tak tahu dia ni buat apa. Maka kata Nabi Musa, Tuhan dia ni buat apa? Maka kata Allah, Musa, orang ini yang kamu semayang tazat, yang kamu kebumikan tazat, ada malam-malam harinya dia, ialah macam kita lah, bila buat jahat, saya tegak-tegak teringat, taubat, baca Quran, zikir, esok buat balik. Macam tu lah. Ada malam-malam hari dia, lelaki ni, dia membaca Taurat. Ketika dia baca dengan elok-elok, bila sampai kepada nama Nabi Muhammad, dia cium nama itu. Dia buka lagi baca. Nampak Nabi Muhammad punya nama, cium. Baca lagi. Ada nama Nabi Muhammad, cium. Kerana itu, aku memuliakan dia. Sebab tu, orang tua-tua dulu, dia nak cerita kita banyak, dia tak ada. Mungkin dia pun lupa. Sebab tu dia suruh kita ambil Quran, cium. Dalam tu berapa banyak nama Nabi Muhammad? 5 kali. Cium. Kita, Nabi buat cium Quran. Ni bid'ah semua. La ilaha illallah. Ni cerita ni nak simpan mana? Kita nak semua orang masuk syurga. Pasal apa kita nak tolak orang masuk neraka? Hamba buat apa? Ni Nabi tak buat. Ni semua neraka. Pasal apa ke situ? Kenapa kita tak kata, bagus tuan-tuan cium Quran. Saya teringat kisah ini. Dalam Quran, kurang-kurang ada 5 kali nama Nabi. Tuan-tuan cium. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan saya pun dimasukkan dalam syurga. Nampak? Itulah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dia nak suruh kita masuk syurga. Segala sudut jalan yang ada nak suruh kita masuk syurga. Jadi bila kita baca hadis ke, kita baca kitab apa ke, nak cium pun dah takut. Sebab apa? Nabi tak pernah buat. Sebab tak jumpa cerita ni. Nampak?
Cuba tuan-tuan bayang. Saya sebut lagu ni lah kat tuan-tuan. Cuba bayang. Bila tuan-tuan dengar kisah saya cerita, maaf, tuan-tuan tengok saya. Di sudut hati kita berbunga. Ada can aku masuk syurga, nampak? Betul tak betul? Yang tu kita mau. Kita nak semua orang rasa dia ada can masuk dalam syurga. Apa seronok tengok orang masuk neraka? Boleh? Yang tu yang Nabi nak. Sebab itu, tengok saya. Ingat tak kita baca hadis sebelum ni? Entahlah, tuan-tuan pun mungkin tak ingat. Benda sebulan sekali. Janganlah marah bila kita lupa. Tu nak baca sebulan sekali. Hari-hari mengaji pun lupa. Ini kan sebulan sekali. Terlalu lupa. Bayangkan, main semayang saja. Nabi kata apa? Siapa yang mengambil wuduk di rumah dia? Siapa yang ambil wuduk, elok sempurna, habis wuduk, angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Apa kata Nabi? Terbuka 8 pintu syurga, pilih mana nak masuk. Baru ambil wuduk, nak main semayang, dah bagi syurga. Nabi sambung lagi. Siapa ambil wuduk dari rumah, berjalan kaki mai ke masjid nak sembahyang fardu. Tadi maghrib kita mai. 1 kaki Allah ampun dosa, 1 kaki angkat darjat. Lagi sekali bagi syurga, lagi sekali ampun dosa. Hadis lagi, siapa ambil wuduk dengan sempurna, gugur dosa muka dia, gugur dosa tangan dia, gugur dosa telinga dia, kepala dia, kaki dia, dia seperti orang yang bersih daripada segala dosa. Ampun lagi dosa. Masuk dalam masjid, tuan-tuan sembahyang maghrib, mayang tak usah cerita. Seperti menanggung dosa di atas bau. Setiap kali rukuk, dosa semua jatuh berterabuk, berum jatuh. Berdiri balik duduk, letak balik dosa. Yang lain pula sujud pula, berum jatuh pula semua dosa. Habis semayang, diampunkan dosa, masuk dalam syurga. Tunggu waktu Isyak. Apa yang berlaku? Satu hadis Nabi lain lagi. Apa dia? Ketika Nabi balik ke rumah Nabi, sahabat duk tunggu waktu semayang. Nabi keluar daripada rumah Nabi, tengok sahabat yang sama duk ada di masjid, duk tunggu nak semayang yang seterusnya. Tadi semayang asar, ni nak semayang maghrib pula. Faham tak? Tadi semayang maghrib, ni nak semayang Isyak pula. Jadi semayang maghrib dengan Nabi, Nabi balik rumah, mai keluar Isyak, duk ada lagi di bawah. Faham tak? Jadi Nabi kata apa? Tidaklah aku nampak bila hampa duduk sini daripada tadi tunggu waktu semayang, melainkan pintu langit terbuka untuk hampa semua terima doa. Daripada tadi Allah atur perjalanan kita, nak habaq kata dia nak ampun dosa kita, tujuan untuk bagi masuk syurga. Tiba-tiba kita berakhlak, perangai kita tolak semua benda yang kita buat untuk masuk dalam neraka. Apa? Tak kena langsung dengan sunnah Nabi. Tak kena tahu. Tuan-tuan kalau nak saya hurai satu-satu, zikir tuan-tuan baca dapat apa-apa-apa, semuanya ampun dosa masuk syurga, ampun dosa masuk syurga. Inilah umat nak yang ni, kita nak yang ni. Ada harapan aku dengan Tuhan. Betul? Wallahu a'lam. Tak ampun minta maaf ada salah silap. Semoga cerita tu memberikan kita semangat untuk terus beribadah. Yang paling penting, membungakan rasa sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.